Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia Ayahanda Tan Sri Pengerusi Tetap yang kita sanjungi lagi kita sayangi, yang berhormat Ayahanda Datuk Seri Presiden, yang berhormat Ayahanda Datuk Seri Timbalan Presiden, yang berhormat Datuk Seri Naib Presiden, yang berhormat Bonda Ketua Wanita, Kekanda Ketua Pemuda yang kami sayangi Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Kekanda Ketua Puteri yang cantik molek segak hari ini, Datuk Zahida, para perwakilan yang saya hormati dan tak lupa juga kepada satu-satunya isteri saya buat masa ni, Dr. Fatin Nadira Idrus yang hari ini berada di depan saya hari ini. Apa makna satu-satunya pada hari ini ni? Saya tak berani, Dr. Sri. Tak berani cakap. Tak berani, menghormati. Mohon. Kita hormat. Menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkar pendekar masuk ke kota membeli bidara. Lafaz mulia pembuka kata, wakil pemuda mohon bicara. Ayahanda Tan Sri Pengerusi Tetap, izinkan saya nak duk kenalkan diri dalam bahasa Rusia. Sebab apa tadi? Bahasa jiwa bangsa. Ya, tapi saya nak buat kelainan sikit Ayahanda. Sebab tadi Boleh nak pelik-pelik, tak boleh. Tak boleh. Cakap bahasa Malaysia dulu, bagaimana habaq bahasa Rusia tak? Baik, boleh Ayahanda Tan Sri Pengerusi Tetap. Saya nak bagi tahu Ayahanda Tan Sri Pengerusi Tetap, Datuk Seri Presiden, kalau tadi wakil daripada negeri Perak kata kita tak ada sekolah politik, tapi saya nak bagi tahu, saya sejak daripada 12 tahun yang lepas, saya bermula dari Kelab UMNO Luar Negara, seterusnya diangkat menjadi pemimpin UMNO hari ini. Inilah sekolah UMNO. UMNO tak pernah melahirkan pemimpin yang mi segera. UMNO melahirkan pemimpinnya yang bertata susila daripada peringkat bawah hinggalah diangkat ke peringkat atas. Okey, itulah UMNO. Perkenal bahasa Malaysia dulu, lepas tu baru bahasa Rusia hang tu. Baik Ayahanda. Dulu bergaduh dengan Ukraine kalau mana. Saya Dr. Muhammad Akmal bin Saleh, mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, akan membahaskan ucapan dasar Presiden. Kalau dalam bahasa Rusianya, Меня зовут Muhammad Akmal Saleh, я буду представлять Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, обсудить политическое выступление президента. Ura. Dia bila pagi-pagi dia start dengan minyak sabun. Minyak zabut. Minyak sabun. Minyak zabun maksudnya nama saya lah. Oh, nama saya. Lebih kurang gitulah. Tu yang berserabut. Dia nak mula bicara tu bagi praktis sikit lidah, bagi dia terbalik sikit. Ya. Ayahanda Tan Sri Pengerusi Tetap, sebelum saya memulakan bicara saya, Ni Ukraine kan Rusia ni? Ini bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Pergerakan Pemuda UMNO hari ini mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan setinggi penghargaan terima kasih kepada Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Timbalan Presiden, seluruh kepimpinan UMNO Malaysia di setiap peringkat. Dan ucapkan terima kasih ini sebab apa? Yang paling penting, tanpa setiap jentera, tidak mungkin kejayaan manis kita berjaya capai di PRM Melaka dan Johor. Terima kasih semua peringkat jentera yang sudi membantu Melaka dan Johor. Dan yang paling penting, terima kasih yang paling berharga tentunya kepada Presiden. Presiden yang telah membuktikan bahawa UMNO kini telah benar-benar diremajakan. Dulu kita selalu mendengar bahawa UMNO perlu diremajakan. Hari ini Ayahanda Tan Sri Presiden telah membuktikan di bawah kepimpinan beliau, UMNO kini telah diremajakan. Kenapa? Kalau di PRN Melaka hari itu, sebelum ni kalau pilihan raya di Melaka ni, sit pemuda paling tinggi pun 2 orang saja. Tak lebih daripada 2. Tetapi di pilihan raya Melaka baru-baru ni,
Ayahanda Presiden telah mengangkat martabat pemuda bukan saja 2, bukan 3, tetapi 4 kerusi telah diberikan kepada pemuda. Terima kasih Ayahanda Presiden. Dan yang paling manis, 4 kerusi yang diberikan kepada pemuda, alhamdulillah kita menang di keempat-empat kerusi yang telah diberikan. Itu di Melaka. Kalau di Johor, dulu mungkin kita dengar 2 orang saja daripada pemuda dapat seat untuk jadi calon. Tetapi di Johor baru-baru ni, bukan 2, bukan 3, tetapi 5 kerusi telah diberikan kepada pemuda. Dan 5 kerusi yang telah diberikan kepada pemuda ini, alhamdulillah, kelima-limanya kami menang. Maka, Melaka dah 4, Johor dah 5, Ayahanda Tan Sri Presiden. Jadi, jika PRU 15 yang akan datang ini, jika Ayahanda Presiden benarkan, bagilah 50 seat sekalipun, InsyaAllah kita janji, pemuda jamin, kita akan menangkan ke-50 seat itu, insyaAllah. Dia bagi ini awal-awal lah. Jika ayahanda benarkan. Kalau tak benarkan, bagi 10, bagi 20 pun kita menangkan, insyaAllah. InsyaAllah. Tenang. Dia minta tak salah. tapi cara minta tu tak salah. Pergerakan Pemuda UMNO juga nak mengucapkan jutaan terima kasih. Terima kasih kepada the one and only bosku, Datuk Seri Najib Abdul Razak. Sebab apa? Kita sedia maklum, fenomena bosku ni ternyata banyak membantu kita di Pilihan Raya Negeri Melaka dan juga Pilihan Raya Negeri Johor. Sebenarnya para perwakilan yang saya kasih, inilah wira UMNO yang sebenar. Inilah wira UMNO yang tak pernah menggunakan pemuda, yang tak pernah mengheret parti ke jalanan untuk kepentingan beliau. Kalau kita lihat di parti yang satu lagi, bila pemimpinnya dicabitkan kesalahan di mahkamah, maka berduyun-duyun dia bawa semua pemuda, berduyun-duyun dia bawa satu parti dia berarak di jalanan. Tetapi bosku tidak sebegitu. Bosku steady, lawan seorang-seorang saja. Terima kasih bosku. Bila saya duduk dalam politik ni, baru saya tahu rupa-rupanya orang sebelah ni dia ada dual standard. Dual standard bila mana kalau kata parti dia yang salah, ini tidak adil. Mahkamah tidak adil. Mahkamah sudah dibeli. Tetapi kalau parti kita yang salah, ini adil. Mahkamah bagus. Jadi, adakah kita mahu berikan peluang satu kali lagi kepada parti-parti sebegini untuk memerintahkan negara kita? Pemuda juga nak merakamkan, tak lupa juga pemuda nak merakamkan ucapan terima kasih kepada ayahanda yang amat berhormat Perdana Menteri kerana akhirnya telah meluluskan pengeluaran 10,000 KWSP. Terima kasih ayahanda yang amat berhormat Perdana Menteri. Walaupun pada saat akhir ada pihak yang kata dialah yang berjuang. Ada pihak yang kata inilah yang dibawa kepada Perdana Menteri disebabkan dialah 10,000 ini diluluskan. Biarlah mereka dengan labu-labunya. Kerana rakyat tahu siapalah pejuang sebenar untuk perkara ini. Terima kasih sekali lagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Tetap, Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia hari ini ingin mengusulkan untuk mengambil satu ketetapan supaya pemilihan UMNO hanya perlu diadakan selepas PRU 15 selesai. Sebab kita perlu jujur. Kita orang parti. Kita perlu jujur dengan diri kita sendiri. Kalau setiap kali pemilihan, pastinya ada yang kalah, pastinya ada yang menang. Setiap kali pemilihan, pastinya ada pertembungan-pertembungan. Dan setiap kali pertembungan inilah yang akan menjadi titik tolak permulaan dan perpecahan kita di dalam parti. Saya nak mengambil contoh.
Kalau nak mengikutkan, saya adalah sebagai seorang ketua pemuda UMNO bahagian. Alhamdulillah, Presiden angkat saya menjadi wakil rakyat. Alhamdulillah menang. Selepas menang sebagai wakil rakyat, diberikan peluang untuk menjawat jawatan Esko Kerajaan Negeri. Sudah tentu kalau nak bercakap tentang kepentingan peribadi saya nak pemilihan datang dulu. Sebab apa? Dengan kedudukan yang sekarang ini adalah kelebihan untuk saya mengukuhkan jawatan dalam parti. Tetapi, ini bukan soal kepentingan individu. Ini bukan soal kepentingan diri saya. Ini adalah soal kepentingan parti, survival parti kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dilihatkan, kita ni kalau dulu Dr. Ashraf abang saya suruh cakap pemuda bangkit kembali. Pemuda bangkit kembali. Saya setuju. Tetapi hari ini bukan sahaja pemuda generasi bangkit kembali. Tetapi wanita, puteri dan UMNO hari ini, kita semua adalah generasi bangkit kembali. Kerana apa? Kita telah melalui pelbagai dugaan dan rintangan. Kita dah pernah jadi pembangkang. 22 bulan kita jadi pembangkang, tuan-tuan dan puan-puan. Ketika itu, ramai yang lari daripada UMNO. Ketika itu, ramai yang katakan UMNO ni dah mati. Ketika itu, ramai yang katakan juga, walaupun dah mati, tak apalah, bagilah orang lain, orang barulah yang mengangkat jawatan. Tetapi kita tidak menjadi masalah. Kita pikul tanggungjawab tu, kita kalah. Bayangkan kita masih ingat lagi, 22 bulan. Betapa susahnya kita. Masa nak kalah tu, dah lah semua orang lari. Duit pun tak ada. Akaun UMNO dibekukan. Masihkah kita ingat lagi pada saat dan ketika itu, bila kita nak buat program pun, buat pertama kalinya dalam sejarah, kita kumpul duit bersama dengan AJK. Duit tak cukup kita kumpul, janji kita buat program. Sebab apa? Dengan satu hasrat untuk mengembalikan UMNO di pesadanya. Itulah kita dulu. Jadi, bila sudah ada pasti generasi bangkit kembali ini yang kita bina sejak daripada 2018 dulu, kita dah ada pengalaman. Kita dah ada kekuatan sendiri. Sebab tu kalau kita lihat, buktinya di PRN Melaka dan Johor. Saya masih ingat lagi 4 hari ke 5 hari sebelum hari mengundi di PRN Johor, ada seorang presiden parti baru ni. Dia kata, dia offer dalam Facebook siapa nak jadi pacabar dia. Saya nak bagi tahu betapa bagusnya jentera kita. Mereka 4 hari, 5 hari sebelum nak PRN, nak D-Day, barulah nak cari pacabar. Kita sebelum diumumkan bubar DUN, kita dah ada pacabar. Jentera kita dah siap. Tak cukup dengan jentera negeri, kita panggil kawan-kawan. Kawan-kawan daripada luar negeri untuk datang bantu kita. Inilah saya katakan betapa bagusnya jentera kita. Betapa readynya jentera kita. Sangat-sangat bagus. Dengan strategi yang penuh lengkap. Jadi, hari ini saya nak bagi tahu juga. Kalaulah dalam doktor, sebab saya ni belajar ni jadi doktor. Dalam doktor ni, sepanjang kita kalah dulu, kita dah pernah jadi pembangkang, kita pernah jadi separa kerajaan, sehingga ke hari ini, kita dah melalui 9 PRK. Daripada 9 PRK, kita melalui 3 pilihan raya negeri. Jadi inilah bukan saja teori yang kita dah belajar. Kita ni generasi yang kita dah belajar sekali dengan latihan asas amali. Kalau nak jadi doktor ni dia tak boleh belajar based on buku saja. Dia tak boleh belajar teori saja. Doktor yang hebat, mestilah doktor yang hands on. Yang kena belajar, kena bedah orang. Kena buka perut orang, buka kepala orang. Melalui pengalaman ini barulah akan melahirkan doktor yang hebat. Maka generasi kita hari ini, orang yang ambil kepimpinan ketika kita kalah, yang ketika itu orang dah tak ada harapan pada UMNO, kita yang berjuang untuk UMNO, untuk bangkitkan UMNO ni. Kita adalah generasi bangkit kembali yang hari ini penuh dengan strategi, penuh dengan pengalaman. Jika berlakunya pemilihan, adakah ia akan menguatkan parti ataupun melemahkan kita? Sebab tu, bila kekanda saya bercakap, pemuda bangkit kembali, kadang-kadang saya tak berapa setuju. Sebab apa? Bila kita kata pemuda bangkit kembali,
Rupa-rupanya bila dah nampak sinar di hujung terowong, orang yang dalam kubur pun bangkit kembali. Orang yang kata dulu tak apa, bagilah pada orang baru, kita bagi peluang. Bila dah nampak kemenangan kita, dia dah jadi zombie, dia dah bangkit kembali, tuan-tuan dan puan-puan. Bangkit kembali tak apa yang dia presiden. Dah lah bangkit kembali, baguslah, bantu kita. Tetapi bangkit kembali bawa cai. Bawa nak pairkan orang ni dengan orang ni. Nak melagakan orang ni dengan orang ni. Ketika kita kalah, tidak ada seorang pun yang berani ke depan. Kita lah yang ke depan ketika UMNO ini kalah. Hari ini saya nak bagi tahu, saya nak bagi amaran. Saya nak bagi amaran kepada orang-orang yang bangkit kembali daripada kubur ni. Ada ke doktor? Geram, panas kita. Orang mati boleh bangkit ni, kalut ni. Sebab sekarang ni mereka dah banyak tengok filem Korea. Korea sikit-sikit zombie, sikit-sikit zombie. Maka mereka kata pun ada peluang ni jadi zombie lagi ni. Zombie depa pula lah. Jadi saya nak kata, dah bawa cai ni dengan harapan. Dengan harapan, cai mereka ni konon-konon kalau ada pemilihan parti, cai mereka menang, ada harapan jadi calon katanya. Cukup-cukuplah memecah belahkan di antara kita. Saya nak tanya pada perwakilan, adakah kalau berlakunya pemilihan parti, berlakunya pertembungan, ia akan menyatu padukan kita atau memecah belahkan kita? Adakah kalau berlakunya pemilihan, kita pun tahu pilihan raya umum tak lama lagi, yang wajib adalah tahun depan, hampir kurang daripada 6 bulan ke 7 bulan saja. Dan adakah ada satu jaminan kalau ketika kita berpecah belah masa ketika buat pemilihan parti, tiba-tiba so-called kawan dalam kerajaan ni tak tarik handbrake? Kalau kita pun duk bertelagah sesama sendiri, mereka pun rasa ini peluang yang terbaik, nampak kita berpecah belah, nampak kita bergaduh, mereka pun tarik handbrake. Kita nak hadapi pilihan raya ketika kita berpecah. Adakah, saya nak tanya sekali lagi, adakah kita sanggup nak menghadapi peperangan ketika parti kita sedang lemah? Tepuk dada, tanyalah iman. Saya suka nak berkongsi fakta mengenai pemuda. Pemuda ini, kalau berlakunya pemilihan, daripada 190 bahagian ketua pemuda, 114 ketua pemuda ni tak boleh bertanding ketua pemuda. Sebab apa? Sebab dah habis umur. Itu baru ketua pemuda. Belum lagi jumlah naib ketua pemuda. Belum lagi AJK pemuda bahagian. Bayangkan, sebuah pasukan yang kita dah bina sejak 2018 yang penuh dengan pengalaman, penuh dengan latihan ini, yang telah terbukti di pilihan raya Johor dan Melaka, akhirnya belum lagi nak pemilihan, kita dah hampir kehilangan 60% lumpuh jentera pemuda. Bukan saya nak kata kalau ada pemilihan, orang yang baru ni tak bagus. Bagus. Tetapi kita terpaksa train sekali lagi. Kita terpaksa latih sekali lagi. Jadi adakah kita mempunyai masa untuk melatih mereka-mereka ini menjadi jentera parti? Maka pemuda UMNO Malaysia hari ini mengusulkan agar satu perlembagaan kita dipindah supaya pemilihan parti kita perlulah kita adakan setiap kali lepas pilihan raya. Sebab apa? Sebab ultimate kita, goal kita sebenarnya adalah untuk menang pilihan raya. Manakan mungkin kalau kita nak menang pilihan raya dengan parti kita yang lemah. Sebelum nak pergi pilihan raya, kita bergaduh sesama sendiri. Manakan mungkin kita boleh jadi kuat dan boleh menang pilihan raya. Jadi, kalau MCA dah boleh buat dan mengusulkan perlembagaan bahawa pemilihan perlu dijalankan selepas pilihan raya, parti-parti di Sarawak dah boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Sebab apa? Kita selalu bercakap, kita nak menghadapi pilihan raya negeri, kestabilan demi kemakmuran. Kestabilan. Mana mungkin kita nak mencapai sebuah kerajaan yang stabil jika parti kita pun tak stabil dari segi politiknya? Kestabilan politik di dalam parti mesti dicapai, barulah kita boleh bagi keyakinan yang hebat kepada rakyat bahawa kita boleh membentuk sebuah kerajaan yang stabil. Kita kena walk the talk. Kena buktikan dulu pada parti kita dahulu.
Tan Sri Pengerusi Tetap, seperti yang saya maklumkan tadi, ada sebilangan kecil orang yang nak buat pemilihan ni sebab mereka takut tak dapat jadi calon rasanya. Sebab itulah mereka takut ni sebab mungkin dah banyak kritik ayahanda Presiden. Mungkin dah banyak kritik ayahanda Timbalan Presiden. Sebab itulah nak bawa Chai ni supaya dengan harapan kalau Chai ni menang, bolehlah mereka ni jadi calon ada peluang. Saya suka nak berkongsi cerita saya sendiri. Saya nak bagi tahu pada semua perwakilan. Sejak 2018, pemuda lah yang paling lantang bersuara pada Presiden. Masih ingat lagi tak? Sejak daripada 2018, pemuda lah yang paling banyak yang tidak bersetuju dengan Presiden. Dan secara personalinya, saya sendiri pernah up posting dalam Facebook saya. Ni saya cakap tentang diri saya pula. Posting ni secara umum yang saya cerita pasal dinosaur politik. Sejujurnya, posting tu tak ada kena-mengena dengan ayahanda Presiden. Tapi saya dapat maklum yang ayahanda Presiden terasa hati mengenai posting tersebut. Walaupun posting itu bersifat umum, sebenarnya saya tak tuju pada siapa-siapa. Saya mohon maaf pada ayahanda jika ada terasa hati. Tetapi ayahanda Presiden kita ni, dia cool, dia relax saja. Walaupun dia sakit hati dengan saya, lancar belum betul mulut budak jantan ni. Dia kata dia cool dan yang paling tenang, yang paling penting, ayahanda Presiden ini langsung tidak menyimpan dendam. Kenapa saya kata tidak menyimpan dendam? Kalaulah simpan dendam, sudah semestinya pemuda tidak diberikan seat lebih daripada sebenarnya. Setiap gaya pemuda pun tak dapat seat. Kalaulah simpan dendam ni, di Melaka ni, daripada 1-2 dulu, 1-2 seat pemuda dapat, Presiden bagi 4. Dan kalaulah ayahanda Presiden ni simpan dendam pada saya yang mulutnya sangat celupa, saya pun tak dapat. Saya pun tak dapat jadi calon. Inilah kehebatan ayahanda Presiden. Kehebatannya, inilah sebenar-benarnya Mr. Gentleman UMNO. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk ayahanda Presiden kita. Tapi ayahanda Presiden, ada sikit lagi lah. Kalau saya nak cakap pasal dinosaur ni, ada benarnya sikit lah. Sebab apa? Disebabkan kedinosoran ni lah ayahanda Presiden berjaya membaham 2 Perdana Menteri daripada bersatu. Yang itu saya tak tarik balik, yang lain saya tarik balik. Tan Sri Pengerusi Tetap, Allah dah bunyi dah. Tan Sri Pengerusi Tetap, saya nak berkongsi, sedikit je saya nak berkongsi lagi satu cerita. Cerita berlaku di negeri saya, di negeri Melaka. Sebelum pilihan raya negeri Melaka, semua sedia maklum. Melaka ini lepas jatuhnya Pakatan Harapan, Kerajaan Pakatan Harapan, Melaka ini ditabir oleh 13 adun UMNO dan 4 orang adun daripada parti lain. Masa ketika tu, Melaka ni bukan saja popular sebagai destinasi pelancongan, tetapi pada ketika itu, Melaka sangat popular dengan isu babi atau membabikan orang. Sebab apa? Sidang Dewan dah memang dalam macam pasar jual babi dah ketika itu. Dia tak boleh jawab, dia babi je. Akhirnya habislah sidang Dewan itu. Masa ketika itu bukan soal isu babi saja. Masa ketika itu kerajaan negeri Melaka yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri hari ini masa tu tak mampu nak buat polisi untuk rakyat. Sebab apa? Terpaksa memikirkan kepentingan. Ada orang tak setuju. Itu satu. Bayangkan ada esko-esko yang dilantik jadi esko, tak datang mesyuarat esko. Sebab apa? Esko ni rasakan walaupun mereka ni ada 2-3 seat, mereka rasakan besar kepala. Mereka rasakan tak perlu. Sebab apa? Ketua Menteri hari ini jadi Ketua Menteri disebabkan mereka besar kepala. Maka polisi kepentingan rakyat tak mampu nak buat. Jangan katakan kerajaan negeri, jawatan kuasa penduduk kampung pun ada masalah. Bila terpaksa berkongsi dengan parti yang berlainan ideologi, nak buat program pun tak boleh nak buat. Sebab apa? Nak buat program orang ni takut orang ni kecil hati, nak buat program ni orang ni kecil hati, tak boleh buat kat sini, tak boleh buat kat sini. Akhirnya
rakyat juga yang sengsara. Sebab tu kenapa pilihan raya negeri Melaka berlaku. Sebab ada 4 ekor katak yang melompat. Sebab rasakan masa tu mereka rasa mereka adalah game changer. 4 orang ni kata kita nak tukar, kita nak jadi ketua menteri, kita game changer. Tetapi Alhamdulillah, Allah dorongkan pilihan raya negeri Melaka, kita menang bukan sekadar dengan simple majority, bukan sekadar dengan 2/3 majority. Alhamdulillah, kita menang 21 dengan antara 28, iaitu 3/4 majority. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Dr. YB. Saya nak bagi tahu apakah kita dapat daripada kestabilan politik yang ini. Bila kerajaan negeri stabil, minggu yang sudah, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka telah bentangkan pencapaian sepanjang 100 hari pertama. Dan Alhamdulillah, sepanjang 100 hari pertama, kerajaan negeri Melaka yang dipimpin oleh Barisan Nasional ini berjaya memberi prestasi sebanyak 120%. 120% ni Ayahanda Tan Sri. Sebab apa 20% extra tu tak janji pun kita buat. Sebab ada orang kata dulu manifesto bukan kitab suci. Tetapi bagi Barisan Nasional, janji pada rakyat itu wajib kita penuhi. Sebab apa? Hanya Barisan Nasional saja yang mengotorkan janji. YB, spasibo. Cucut. Cucut. Spasibo. Cucut. Sikit lagi. Hora. Saya nak bagi tahu. Bila kita minta, kita kata pilihan raya 15 perlu diadakan dengan segera, ada orang kata UMNO ini gila kuasa. Hey! Saya nak bagi tahu. Kita tak pernah gila kuasa. Kitalah yang pertama sekali, bila kerajaan Pakatan Harapan jatuh, kita minta untuk bubar parlimen, betul tak? Suara pun dah hilang. Tapi pada ketika itu, kita menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong atas alasan faktor COVID. Hari ini, saya nak bagi tahu, saya nak ucapkan tahniah juga kepada 2 Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Adam Baber dan juga YB KJ. Daripada pandemik, kita dah masuk endemik. Masuk endemik apa? Maksudnya, kesihatan kita semakin baik. Kalau dulu kita nak semayang jarak, bermula daripada 1 hingga 4, kita dah boleh rapatkan saf. Kalau dulu kita nak bersidang tak boleh, hari ini kita dah bersidang. Ada orang kata, mana boleh kita nak buat pilihan raya, Datuk Seri Presiden. Sebab apa? Kes COVID meningkat. Saya nak beritahu. Sikit lagi. Telah korosip. Baik. Saya nak bagi tahu. Hari ini memang kes COVID meningkat. Tetapi kadar tahap keseriusan dah turun. Dulu kes COVID meningkat, ramai orang meninggal. Nak masuk hospital pun penuh. Nak masuk ICU pun penuh. Tapi Alhamdulillah, hari ini walaupun kes meningkat, tetapi nak masuk hospital, tahap masuk ICU adalah rendah. Kita dah masuk ke tahap endemik, maka mandat rakyat perlulah kita serahkan kembali kepada rakyat. Kerana itulah UMNO. UMNO adalah sebuah parti yang menghormati mandat rakyat. Belum tentu, saya nak bagi tahu, ada orang kata UMNO ni sebab gila kuasa. Belum tentu kalau kita serahkan mandat rakyat, belum tentu ada jaminan bahawa UMNO boleh menang. Belum tentu ada jaminan bahawa Pakatan Harapan ataupun Pergerakan Nasional boleh menang. Belum tentu. Kita minta mandat diserahkan sebab kita menghormati mandat rakyat, sebab itulah UMNO. Masa cukup. Okey, sikit dah nak ujung habis dah. Ha. Secara kesimpulan, kita tengah berapi ni. Secara kesimpulan, saya suka nak berkongsi dengan semua perwakilan nasihat yang telah diberikan oleh Timbalan Presiden kepada saya. Timbalan Presiden saya pernah berjumpa dengan Timbalan Presiden, dan antara nasihat yang tidak akan saya lupakan, Timbalan Presiden kata, nothing is above the party. Nothing is above the party. Nothing is above the party. Dan yang kedua, Timbalan Presiden kata, always be people centric. Kerana itulah UMNO. Net. Yakinlah bahawa inilah perjuangan kita, bahawa kita lakukan bukan untuk kita tetapi untuk masa depan anak-anak dan cucu kita. Kalau tuan pergi ke sawah, jemput singgah ke ladang saya. Kalau ada ucapan yang salah, ampun dan maaf jualah dipinta. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Berkuasa,
saya Dr. Muhammad Akmal bin Saleh mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia menyokong ucapan dasar Presiden. Spasiba Van Balshoy. Cik, naik.